Salam sejahtera. Tolong like, komen, share dan subscribe kepada channel ini. Terima kasih. Gary Neville dan Jamie Carragher tidak bersetuju sama ada Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi harus dilihat sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Pemakahan Ronaldo ke Liga Perdana telah mencetuskan perdebatan baru mengenai kedudukannya dalam sejarah bola sepak dan Neville mengemukakan soalan menarik untuk membantu memberikan jawapannya pada Monday Night Football. Sekiranya anda seorang pengurus dan anda boleh memilih mana-mana pemain dalam sejarah untuk turun dari bangku simpanan untuk memenangkan permainan dan anda hanya mempunyai satu pengganti yang tersisa. Siapakah itu? Itu adalah Cristiano Ronaldo, kata Neville. Itu benar-benar Cristiano Ronaldo. Saya melihat pemecahan golnya. Dia dapat menjaringkan gol dengan kaki kirinya. Kaki yang salah. Dia dapat menjaringkan gol dengan kaki kanannya. Dia boleh menjaringkan gol dari jarak jauh. Dia mungkin pemburu yang terbaik sekarang di dunia bola sepak. Dia dapat menjaringkan penalti. Dan jika kamu memasukkannya ke dalam kotak dan menggantungnya di sana, dia akan pergi dan menjaringkan gol melalui tandukan. Dia bahkan mungkin menjaringkan gol dengan tendangan bebas. Oleh itu, jika anda memikirkan siapa pemain terhebat sepanjang masa, saya rasa dia adalah pemain bola sepak terhebat yang pernah ada. Dia adalah pemain yang boleh memenangkan saya perlawanan bola sepak dengan cara yang paling berbeza. Dia adalah yang paling pemain lengkap. Petik 2. Neville on Ronaldo, Manchester sibuk. Kepulangan Ronaldo, bagaimana penyampaian superstar? Pendapat itu pasti akan membuat peminat kecewa terhadap saingan hebat Ronaldo, tetapi Neville menjelaskan penjelasannya mengapa bekas rakan sepasukannya mendahului Messi. Tidak ada keraguan bahawa Messi telah menjaringkan sejumlah gol cabul. Dia adalah pemain yang tidak masuk akal, tambah Neville. Tetapi Ronaldo, 3 perbezaan besar adalah tandukan. Bahawa Ronaldo telah menjaringkan 4 atau 5 kali lebih banyak gol dengan kaki salah. Bahawa Ronaldo telah menjaringkan 30 atau 40% lebih banyak. Dan dia telah menjaringkan lebih banyak penalti. Ia membawa saya ke titik di mana dia lebih lengkap. Gol antarabangsa, kemenangan Liga Juara-Juara, dalam pasukan yang tidak sehebat pasukan yang dimainkan oleh Messi, membawa saya ke titik di mana saya fikir dia adalah pemain terhebat sepanjang masa. Jamie Carragher sangat tidak setuju. Anda bercakap mengenai pelbagai jenis gol, kata Carragher kepada Monday Night Football. Tidak kira bagaimana bola masuk ke dalam gawang. Tidak masalah sama ada tandukan atau sepakan percuma. Messi mempunyai rekod gol yang lebih baik daripada Ronaldo. Messi juga pembuat permainan. Messi dapat menjalankan permainan. Ronaldo tidak dapat melakukannya. Sekali lagi, bukan kritikan, tetapi tidak ada cara di dunia bahawa dia adalah pemain terhebat sepanjang masa. Anda bercakap tentang siapa yang anda mahukan keluar dari bangku simpanan. Messi telah menjaringkan 2 kali ganda jumlah gol yang keluar dari bangku simpanan. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk dikatakan. Tidak masalah jika gol Messi semuanya datang dengan kaki kirinya. Statistik membuktikan dia mempunyai lebih banyak peluang untuk menjaringkan gol. 2 pemain hebat. Dari segi semua atribut, Ronaldo adalah pemain yang lebih lengkap. Dia boleh melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan Messi dari segi kakinya yang lebih lemah dan di udara. Tetapi Messi dapat membawa anda ke tempat di mana anda sebenarnya tidak dapat mempercayai apa yang anda lihat. Apa yang dilakukan Ronaldo adalah apa yang dapat dilakukan oleh pemain lain. Messi dapat melakukan perkara yang belum pernah anda lihat sebelumnya. Neville mengenai bagaimana permainan Ronaldo telah berubah. Pada usia 36 tahun, Ronaldo yang telah kembali ke Manchester United dilihat telah melewati kemuncaknya, tetapi jika dia membuktikan menentang Newcastle, dia masih dapat memberikan impak besar. Ini kali kedua Ronaldo berbeza, kata Neville. Kami tahu bahawa dia adalah yang paling waspada. Dia adalah orang yang menjangkakan di dalam kotak. Dia adalah orang yang paling terdorong untuk menjaringkan gol dan mencipta angka yang hebat. Cara terbaik untuk melihat kariernya dan bagaimana perkembangannya, pembabitannya dalam peningkatan sangat terbatas. Jika anda melihat sentuhannya, dia melakukan 65 sentuhan di Manchester United dan ia semakin menurun dari tahun ke tahun. Dia beralih dari pemain sayap yang kerap terlibat dalam permainan kepada seseorang yang pada dasarnya bermain di kotak penalti dan mempunyai sedikit sentuhan. Sekali lagi, bola sepaknya hampir separuh dari dulu di Manchester United. Dia tidak akan melebar, mendapatkan bola dan melewati orang-orang. Itu tidak mengatakan bahawa dia tidak akan pernah melakukannya, tetapi ia telah menurun sangat besar peluang yang diciptakannya untuk orang lain.
Sekali lagi, telah menurun sangat besar dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Bantuannya yang dapat anda lihat semakin berkurang. Tembakannya semakin kurang. Tembakannya dari luar kotak semakin berkurang. Oleh itu, semua statistik ini memberitahu anda bahawa ini adalah pemain bola sepak penalti yang menyekat permainannya di luar kotak. Jauh lebih besar daripada pada saat mana pun dalam kariernya. Kerana usianya, tetapi kemudian anda melihat statistiknya yang naik. Statistik yang semakin baik, penukaran tembakan meningkat dari 12% di United menjadi 17% musim lalu di Juventus. Tahap tertinggi yang pernah ada. Yang terbaik dalam kariernya. Tujuannya, dia berada pada 93 gol setiap 90 minit musim lalu untuk Juventus. Itu selalu tinggi berbanding musim ketiga atau keempatnya di Manchester United. Ini hanya memberitahu anda apa yang ditandatangani Manchester United. Ini adalah nombor 9. Ini bukan lagi pemain yang akan melakukan serangan balas dari kotak ke kotak secara berkala dalam pertandingan. Football Heroes Football menceritakan kisah Hollywood tentang bagaimana orang Perancis yang disalahfahami menjadi jimat dan raja Sir Alex Ferguson di Manchester United. Dia akan tinggal di dalam dan di sekitar kotak. Dia akan tinggal di dalam dan di sekitar punggung tengah. Dia akan menjangkakan. Dia akan membuat pergerakan yang luar biasa di seluruh pemain pertahanan. Mudah-mudahan dia akan, dari sudut pandang Manchester United, membuat perbezaan besar dalam permainan di mana terdapat margin yang sempit. Manchester United mempunyai 7 nilon musim lalu. Jumlah yang paling banyak yang pernah mereka miliki dalam sejarah Liga Perdana. Mereka seri 11 perlawanan secara keseluruhan dan kalah 6. Menamatkan 12 mata di belakang Manchester City. Sekiranya anda Ole Gunnar Solskjaer memikirkan Cristiano Ronaldo, anda akan melihat statistik seperti itu. Adakah dia orang yang boleh menjaringkan gol dalam pertandingan margin sempit? Saya tahu itu hipotetis, tetapi jika mereka dapat mengubah nil-nil itu menjadi kemenangan, maka Manchester United menjadi juara. Itulah pertanyaannya sekarang. Apakah Cristiano Ronaldo akan cukup untuk menjadikan juara Manchester United musim ini? Terima kasih kerana menonton channel Kaki Bangku TV. Tolong like dan subscribe.